Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam topik yang baru, iaitu bab 5, pengangkutan di Malaysia. Baik, apakah yang akan anda pelajari dalam bab ini? Pertama sekali, mengenal pasti jaringan jalan raya dan jaringan landasan kereta api di Malaysia. Seterusnya, dapat mengenal pasti lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Malaysia. Kemudian, pelajar akan dapat memberi contoh pengangkutan awam di Malaysia. Seterusnya, di topik ini, kita akan dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Seterusnya, dapat membezakan kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Kemudian, di akhir sesi pembelajaran nanti, murid akan dapat menilai kepentingan pengangkutan awam dan dapat mencadangkan amalan pengangkutan dan perjalanan lestari. Baik, untuk pengenalan, kepentingan jaringan pengangkutan di Malaysia adalah seiring dengan kemajuan ekonomi negara. Kita tidak dapat lari dari menggunakan pengangkutan dalam aktiviti harian. Pengangkutan juga menjadi nadi untuk menggerakkan pelbagai aktiviti serta merancangkan lagi pembangunan ekonomi negara. Oleh yang demikian, kita seharusnya peka dengan perkembangan pengangkutan serta berganding bahu dalam menjayakan matlamat, menjadikan sistem pengangkutan negara yang lestari. Baik, kita mula dulu dengan pengangkutan darat di Malaysia. Baik, jaringan jalan raya di Malaysia mempunyai jaringan jalan raya yang maju dan cekap. Ianya tertumpu di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia. Kemudian lebuh raya pula dibina untuk mempercepatkan dan memudahkan perjalanan. Rajah berikut menunjukkan lebuh raya yang terdapat di Malaysia, termasuk Jalan Raya Persekutuan. Kita ada I1 lebuh raya utara selatan, I2 lebuh raya utara selatan arah selatan, I8 lebuh raya Karak dan lebuh raya Pantai Timur ataupun LPT. Kemudian Jalan Raya Persekutuan kita ada lebih kurang 6, iaitu 3 Jalan Persekutuan FT003 Johor Bahru Kuantan Terengganu ke Kota Baru. Kemudian 4 Jalan Raya Timur Barat FT004 Kulim Gerik Jeli Macang. 8 Jalan Persekutuan FT008 Bentong Gua Musang Kota Baru. Kemudian 12 Jalan Persekutuan FT012 Segamat Gambang Kuantan. 76 Jalan Persekutuan FT076 Kuala Kangsar Gerik Baling. 185 Jalan Persekutuan FT185 Simpang Pulai Gua Musang. Seterusnya, lebuh raya Pan Borneo yang terdapat di Borneo. Salah satu projek infrastruktur terbesar negara yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar-bandar di Sabah dan Sarawak. Kita lihat rajah ini. Berikut ialah laluan Pan Borneo yang bermula dari Kuching sehingga ke Tawau. Itu adalah laluan dia. Baik, kemudian jaringan landasan kereta api di Malaysia. Landasan kereta api di Malaysia yang pertama telah dibina dari Taiping ke Port Vale untuk mengangkut biji timah. Landasan sepanjang 13 km ini telah dibuka pada tahun 1885. Di semenanjung Malaysia, perkhidmatan diuruskan oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad ataupun nama lainnya ialah KTMB. Berikut ialah rajah jaringan landasan kereta api di semenanjung Malaysia. Landasan kereta api di sebelah pantai barat semenanjung Malaysia menganjur dari Padang Besar ke Johor Bahru.
Kemudian landasan kereta api dari Tumpat menganjur hingga ke Gemas untuk menghubungkan pantai timur dengan pantai barat semenanjung Malaysia. Kemudian stesen Sentral Kuala Lumpur merupakan pusat pengangkutan rel bersepadu di Kuala Lumpur. Baik. Kemudian di negeri Sabah terdapat juga jaringan jalan kereta api iaitu dari Tanjung Aro ke Tenam. Di sebelah timur dia, negeri Sabah sahaja yang memiliki perkhidmatan jaringan landasan kereta api. Dan perkhidmatan ini diuruskan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Seterusnya ialah pengangkutan udara dan air di Malaysia. Lapangan terbang antarabangsa di Malaysia ada beberapa buah lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Malaysia mempunyai sistem rangkaian lapangan terbang domestik dan antarabangsa yang lengkap dan moden. Kita ada lapangan terbang antarabangsa Langkawi, Pulau Pinang, KLIA, KLIA 2, Senai, Kuching dan Kota Kinabalu. Seterusnya ialah pelabuhan utama di Malaysia. Pelabuhan merupakan rangkaian pengangkutan yang penting untuk urusan perdagangan. Terdapat 6 buah pelabuhan utama di Malaysia, iaitu yang pertama Pelabuhan Pulau Pinang, pintu masuk ke semenanjung Malaysia dan mempunyai perkhidmatan feri dan marin. Seterusnya Pelabuhan Klang, pelabuhan utama yang dikenal sebagai pusat muatan negara untuk kontena tempatan dan serantau. Terdapat 2 terminal iaitu North Port dan West Port. Yang ketiga, Pelabuhan Kuantan yang menyediakan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan dan penyerahan bagi pukal kering, pukal pecah, pukal cecair dan kargo. Seterusnya, pelabuhan yang keempat itu Pelabuhan Tanjung Pelepas. Terminal kontena paling canggih di Malaysia. Yang kelima, Pelabuhan Bintulu, laluan tunggal eksport utama negara iaitu gas asli cecair. Dan yang keenam, Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar yang berada di negeri Sabah, pelabuhan khusus untuk mengendalikan kontena dan mengendalikan hampir 70% operasi kontena bagi seluruh negeri Sabah. Berikut ialah taburan pelabuhan utama yang terdapat di Malaysia. Baik, seterusnya ialah pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam terdiri daripada pengangkutan darat, pengangkutan air dan pengangkutan udara. Contohnya, untuk pengangkutan darat, jalan raya, kita ada bas, taksi, e-hailing. Kemudian jalan kereta api untuk pengangkutan darat, ada rel bersepadu, KTM, kereta antarabandar, transit aliran ringan ataupun LRT, transit aliran massa MRT, KLIA Express, transit ERL, perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS. Kemudian untuk pengangkutan air, kita ada ferry dan boat express. Kemudian pengangkutan udara, contoh kapal terbang. Baik, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia? Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan. Yang pertama sekali iaitu bentuk muka bumi. Yang kedua ialah kemajuan teknologi. Baik, untuk muka bumi, contohnya tanah tinggi, pembinaan jalan adalah sangat sukar dan memerlukan kos yang sangat tinggi. Untuk tanah pamah, tanah yang rata, sesuai untuk pembinaan jalan. Lembangan sungai pula, pembinaan jalan di kawasan berpayah menelan kos yang tinggi dan ia perlu ditambak dan dibina jambatan.
Okey, untuk pinggir laut pula, kawasan yang berteluk sesuai dibina pelabuhan, terlindung dari tiupan angin dan dalam. Kalau kemajuan teknologi, pembinaan terowong smart yang boleh berfungsi sebagai aliran air dan laluan kenderaan, pembinaan jambatan Sultan Abdul Muallim Muazzam Shah di Pulau Pinang, iaitu jambatan terpanjang di Malaysia sepanjang 24 km, pembinaan lebuh raya timur barat merentasi tanah tinggi dan sungai. Kemudian projek MRT menggunakan laluan bawah tanah. Okey. Faktor seterusnya ialah dasar kerajaan. Agensi yang bertanggungjawab Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ataupun SPAD, salah satu bidang keberhasilan utama negara NKRA untuk menambah pengangkutan awam bandar. Okey. Dalam bajet 2017, sebanyak RM55 bilion diperuntukkan dalam projek ECRL atau East Coast Rail Line yang akan menghubungkan Lembah Kelang ke pantai timur semenanjung Malaysia. Kemudian kita dasar penswastaan. Contohnya PLAS Berhad terlibat pembinaan lebuh raya Utara Selatan. Baik, kegiatan ekonomi di kawasan yang terdapat sumber mineral seperti Kertih dan Bintulu, jalan dibina untuk memudahkan kerja penghantaran, pemprosesan dan pemasaran bahan-bahan melibatkan sumber petroleum. Okay. Di kawasan pertanian, jalan dibina bagi memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil pertanian seperti di Cameron Highland. Kemudian kawasan tumpuan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan pelumbungan mempunyai jaringan pengangkutan yang padat seperti di Lembah Kelang, Ipoh dan Georgetown. Baik, apakah kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia? Baik, pertama dapat membawa penumpang dan barangan. Okey, seterusnya dapat memudahkan mobiliti penumpang dan mempercepat proses mengangkut bahan mentah ke kilang atau pasaran. Contohnya, lebuh raya Utara Selatan. Okey. Yang kedua, dapat membangunkan bandar satelit. Okay, fungsi bandar satelit ialah untuk menyokong bandar raya berhampiran dan sesuai menjadi kawasan kediaman dan industri. Kemudian dihubungkan dengan bandar utama melalui bas, LRT dan komuter. Contohnya ialah Petaling Jaya, Subang Jaya, Damansara dan Shah Alam menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Kepentingan yang seterusnya dapat meningkatkan darjah ketersampaian. Okey, dengan adanya pengangkutan awam, ia dapat menghubungkan kawasan pedalaman. Contoh, Gerik, Perak dihubungkan dengan kawasan Jeli, Kelantan melalui lebuh raya timur barat. Seterusnya, kepentingan lain ialah meningkatkan sektor perniagaan. Perkhidmatan kereta api kargo oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dapat meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan. Kemudian contoh lain, perkhidmatan tren kontena, tren kargo konvensional ataupun land bridge cross border menghubungkan pelabuhan di semenanjung Malaysia dengan pelabuhan di Thailand. Yang kelima, kepentingan pengangkutan awam di Malaysia ialah pembangunan wilayah koridor ekonomi. Okey. Dengan adanya pembangunan wilayah koridor ekonomi, ia dapat menarik pelabur asing dan memberi tumpuan kepada pelabur tempatan. Contohnya, wilayah ekonomi pantai timur ECER, Sarawak Corridor of Renewable Energy SCORE dan Sabah Development Corridor SDC. Kemudian kepentingan yang keenam, dapat membangunkan kawasan sekitar. Pembangunan, pembinaan pertempatan baharu dan memajukan kegiatan ekonomi. Contohnya, pembangunan bandar baru nilai akibat pembinaan lebuh raya antara Kuala Lumpur dengan Seremban. Kepentingan pengangkutan udara pula, yang pertama dapat
menggalakkan integrasi nasional. Okey, dapat menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah, Sabah dan Sarawak. Kemudian meningkatkan darjah ketersampaian, membawa penumpang, mengangkut barang, menggalakkan pelancongan serta menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar. Dan ini dapat menjimatkan masa perjalanan. Kepentingan pengangkutan air pula, yang pertama dapat menghubungkan kawasan pedalaman, iaitu dapat mengangkut barang pukal dan penumpang dari kawasan pedalaman ke bandar. Kemudian, kepentingan lain dapat membawa penumpang dan barangan. Okey, contohnya membawa pelancong ke destinasi pelancongan. Misalnya di Sungai Tembeling, Pahang, untuk membawa pelancong ke Taman Negara. Seterusnya, kalau membawa barang, misalnya perkhidmatan feri Labuan, menumbuk di Sabah, dan bot seperti ke Pulau Tioman, Pahang, dan Pulau Langkawi, Kedah. Seterusnya, kepentingan lain dapat mengendalikan urusan perdagangan. Ia memudahkan pengurusan perdagangan import dan ekspor dengan negara luar. Contohnya, Pelabuhan Kelang di Selangor, Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar di Sabah, dan Pelabuhan Kuching di Sarawak. Kemudian kos pengangkutan adalah lebih murah serta penyediaan ruang kargo yang lebih luas bagi mengangkut barangan pukal. Baik, kepentingan pengangkutan di Malaysia ada 6. Mengurangkan kesesakan lalu lintas, memajukan industri pelancongan, mengurangkan kos, meningkatkan darjah ketersampaian, mengurangkan pencemaran udara, dan mewujudkan peluang pekerjaan. Baik, seterusnya ialah amalan pengangkutan lestari. Okey, kepentingan sistem pengangkutan yang lestari. Okey, antara kepentingannya ialah dapat mengurangkan kos bahan api, kemudian meningkatkan keselamatan pengangkutan awam, mengurangkan kos bahan api, sama yang kat atas tadi. Okey, kemudian meminimumkan kemusnahan flora dan fauna, mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara dan mengelakkan kesesakan lalu lintas. Okey, apakah amalan pengangkutan lestari? Yang pertama, penggunaan kereta elektrik dan hybrid. Okey, bila kita menggunakan kereta elektrik dan hybrid, sekaligus kita dapat memelihara alam sekitar dengan mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida. Seterusnya, menjimatkan penggunaan bahan api. Kemudian amalan lain ialah berkongsi kereta. Okey, mengurangkan bilangan kenderaan di atas jalan raya. Kemudian dapat mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida ke udara. Baik, yang ketiga, amalan lain ialah penggunaan pengangkutan awam. Okey, ini dapat mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas. Okay, kemudian pengangkutan awam percuma. Contohnya bas Bandar Go KL dan bas Mawat Johor. Satu masa dulu. Kemudian kita imbas kembali pengangkutan di Malaysia. Okay, kita ada pengangkutan darat, kita ada pengangkutan udara dan pengangkutan air. Kemudian kita ada pengangkutan awam. Okey, kita juga dapat belajar ni ialah kepentingan pengangkutan darat, udara dan air. Okey, kemudian kepentingan pengangkutan awam. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan amalan pengangkutan lestari. Itu sahaja pada cikgu. InsyaAllah jawab soalan dalam link di bawah. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk dapatkan video-video geografi di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.